mati oleh tekanan darah tinggi. Kedua-dua keadaan ini merosakkan glomerulus. Selain itu, sesetengah individu juga boleh menghadapi masalah pembentukan batu karang di dalam ginjalnya. Batu karang ialah ketulan keras yang terdiri daripada asid urik, kalsium oksalat atau halber kalsium fosfat. Okey, uh, bagus, thank you. Okey. Tahu kenapa tak boleh rekod. Internet. Dia problem sikit. Baik ya, okey, mana yang dibacakan oleh Fatihah tadi. Dalam subtopik ni, dia hanya mengenengahkan ataupun memaparkan satu isu kesihatan iaitu batu karang. Biasa dengar tak batu karang ni? Siapa pernah dengar? Siapa pernah dengar batu karang? Cuba angkat tangan. Alia. Jadi awak pernah dengar masa bila, Alia? Ke batu karang dekat laut tu? Tak apa-apa je lah. Pulau cakap. Macam mana? Awak Tian Jai masa bila dengar ni dengar batu ke bawah ni dah dengar ni? Ada respon? Ada Tian Jai? Ke live dah? Ada lah, okey. Boleh respon Tian Jai? Boleh dengar Tian Jai? Oh, mungkin internet Tian Jai tak berapa stabil. Sekejap masuk, sekejap keluar. Baik, jadi batu karang ni dia dah sebut di sini iaitu ketulan keras. Ketulan. Inilah ketulan ni. Ni semua ketulan. Okay. Dia macam batu lah. Nama batu kan. Cuma besar kecil lah. Mungkin besar dia saiz ibu jari, ujung lah. Ujung ibu jari ataupun jari telunjuk. Bergantung lah. Yang mana batuan ataupun ketulan keras tu terdiri daripada asid urik. Jadi bila sebut asid urik ni, punca dia daripada protein lah. Protein. Maksudnya makanan yang berasaskan protein. Jadi protein yang berlebihan lah maksudnya di sini ya. Maksudnya bila dah protein ni ditukarkan pada last kali asid amino. Betul asid amino. Dan tapi sebabkan asid amino ni terlalu banyak dalam kita punya darah. Jadi asid amino ni dia ditukarkan sebahagiannya kepada urea. Dan melalui proses pendiaminaan. Ingat lagi ya. Pendiaminaan iaitu di hati. Kemudian bila ditukar kepada urea, urea ni sepatutnya dia keluarlah dalam air kencing kita baru belajar baru ni. Jadi urea sebagai sebahagian bahan yang perlu disingkirkan keluar bersama-sama dengan air kencing lah. Tapi ada asid amino kerana berlebihan tadi tu dia ditukar kepada air urea, tapi urea tu terlalu banyak. Bila terlalu banyak, dia akan ditukarkan kepada asid urik. Ini yang timbul masalah apabila asid urik tu terlalu banyak, maka ianya tidak dapat disingkirkan dan dia berkumpul menjadi ketulan. Jadi ketulan seperti batu lah. Dan dia macam ibarat kita kata tersangkut lah tersangkut dalam ginjal. Kita tahulah sebab saiz dia besar bila dah batu sudah tentu dia tidak dapat melalui atra turasan daripada glomerulus masuk ke kapsul Bowman kan. Dia tak boleh sebab dia terlalu besar.
Jadi dia akan tersangkut dah di mana? Di pelvis. Ya, di pelvis. Maksudnya daripada arteri renal tu, arteri renal, dia pergi ke apa ginjal situ. Maksudnya disangkut situ. Jadi bila dia masuk, ya, dia keluar. Dia boleh, kalau dia keluar pun dalam keadaan yang menyakitkan uh, apa tu epidermis ataupun kita kata dinding-dinding ureter. Jadi dinding ureter. Ureter ni adalah salur yang menyambungkan antara ginjal ke undi kencing. Jadi boleh menyebabkan pendarahan lah. Ya, pendarahan. Jadi bila orang tu buang air kecil, jadi mungkin dia punya darah tu akan keluar ya, bersama dengan air kencing dia ataupun air kecil dia ataupun urin dia tu ya. Jadi uh, selain pada dia sakit dan bila dia buang air kecil tu, air kecil tu bersama dengan darah. Itu salah satu simptom maknanya apa tu ada kemungkinan ada batu karang dalam dia punya ginjal. Dia juga terdiri daripada kalsium oksalat. Kalsium oksalat. Kalsium oksalat ni banyak pada dia sumber-sumber protein juga dan juga mineral. Tapi kalau berlebihan ini isu dia ialah kita ambil secara berlebihan dalam apa-apa perkara. Contohnya kita ambil kalsium oksalat ni, contohnya sumber utamanya seperti bayam. Bayam. Bayam merah tu. Bayam sayur kan. Kita kata makan sayur okey lah kan. Makan sayur. Sebab tu dalam piramid makanan. Ya, dalam piramid makanan ni. Ya, dia ada aras dia. Kan, aras dia. Aras 1, aras 2, aras 3, aras 4. Aras 1 ni karbohidrat. Yang maksudnya kuantiti yang paling banyak yang kita kena ambil. Kemudian aras 2 ya, terdiri daripada protein, ya, waktu seperti susu sebagainya kan. Dan yang kedua ni apa dia? Termasuk sayur ya, sayur belawas ya, kita kena ambil. Kemudian protein, yang ketiga, yang keempat tu lemak, minyak, ya, gula dan juga garam. Jadi maknanya sayur tu dia perlu tapi jangan terlalu banyak. Sebab macam vitamin juga dan juga mineral ni dia asal ada je. Asal ada. Maksudnya dalam kita punya menu tu, dalam diet harian kita, bila kita ambil tu asal ada. Maksudnya contoh kita makan nasi, kemudian mesti ada sayur. Tak kira lah sayur apa pun. Ya, bayam ke, kacang ke, sawi ke, ya, kangkung ke, apa-apalah nama-nama sayur yang kita suka kan. Kadang-kadang kita ni pun memilih juga kan. Kita memilih juga sayur ni. Ada sayur yang macam yang pahit sangat tu kita tak ambil. Peria contohnya. Kita tak makan contoh kan. Tapi kalau contoh macam kubis ke, kita ambil. Sebab dia tak terlalu pahit. Itu pun kita mungkin ambil jenis tengok masakan tu jenis macam mana masakan. Goreng biasa ke, kicap ke, masak lemak ke, masak kuah ke, apa-apalah. Jadi maknanya sayur tu perlu ada. Jadi kalsium oksalat ni dia banyak dalam sayur juga. Tapi kalau kita ambil berlebihan, itu yang masalah dia. Jadi maknanya sayur dan juga apa saja buah-buahan ke apa, dia boleh ambil tapi jangan berlebihan. Itu maksud berlebihan ni subjektif sebenarnya, ya, subjektif berlebihan ni saya pun tak boleh nak kata, tapi kita boleh rasa sendiri mana kita makan tu berlebih. Macam kita makan uh, buah durian contohnya kan. Buah durian ni kalau kita makan 5-6 ulas okey lah. Ya, 5-6 ulas okey lah maknanya. Tapi kalau kita makan 3 biji, bukan 3 ulas, 3 biji. Jadi kalau satu biji tu ada 10 ulas, 3 biji tu ya, dah ada 30 biji. Dah 30 biji makan. Tak ke itu berlebihan? Berlebihan lah tu. Jadi bila berlebihan dah kita meneruskan sikap kita macam tu. Yang kita tak ada pula dia kena ada apa tu? Package makanan kita tu. Contohnya kita ada ambil
susu ke, untuk ganti, ya, dan sebagainya. Jadi sebenarnya pembentukan batu karang ni dia bukannya ambil masa 2-3 hari, ya. Dia ambil masa lama. Sehingga kepada umur mungkin 40 tahun ke atas lah, barulah dia rasa, daripada muda lah, maksudnya amalan tu amalan yang tidak sihat tadilah, cara pemakanan tidak seimbang sebagainya, menyebabkan pengumpulan batu karang. Sebab itu batu karang ni dia kata sini, boleh menyebabkan ureter tersumbat, lalu mengurangkan penghasilan air kencing. Jadi kalau kita belajar sebelum ni tekanan osmosis darah, kan. Kalau kuantiti air kencing tu sedikit, kita menggambarkan tekanan osmosis darahnya adalah tinggi, dan adalah tinggi sebab air kencing tu sedikit. Jadi sebenarnya salah satu faktor yang terbesar menyebabkan kita mendapat batu karang ni kerana kita kurang minum air sebenarnya. Seperti mana yang saya jelaskan pada hari semalam, Mana kuantiti air setiap hari ni dia mesti pada julat normal, iaitu sekitar 2.5 liter. Itu average lah, 2.5 liter ataupun 2,500 mililiter. Kalau botol air mineral tu saiz dia yang besar, 1.5, kan. Jadi 1.5 liter, 1.5 liter dia plus dengan 1.0 liter. Maknanya satu mineral besar campur dengan satu lagi 2 botol mineral kecil. Kan biasanya botol air drinking water tu 500 mililiter, kan. Jadi maknanya lebih kurang tu lah dia punya sukatan dia, Okey, jadi untuk mengurangkan kemungkinan pembentukan batu karang, minum banyak air setiap hari. Dia kata banyak. Banyak ni umum, subjektif lah. Sebut banyak. Jadi ada orang kata 5 gelas banyak, ada orang kata 10 gelas banyak. Jadi kataan banyak tu pun subjektif, tapi sebaiknya kita sebutlah kuantiti yang lebih accurate, seperti 8 gelas air. Ataupun dalam nilai unit yang betul, iaitu 2.5 liter, sehari. Okey, jadi habis isu kesihatan yang berkaitan dengan sistem urinari yang dibincangkan dalam kita punya buku teks ni lah. Jadi kalau kita tengok praktis formatif 13.3, 1, Encik Azman menghadapi masalah pembentukan batu karang di dalam ginjalnya. Inilah yang apa kita bincangkan. Terangkan kesan batu karang terhadap kesihatan. Jadi bila soalan minta kesan, jadi kita kena tengok markah dia lah. Tapi sebenarnya soalan formatif, dia tak nyatakanlah berapa dia nak, kan. Jadi kalau dia katakan 3 markah, jadi kita bagi 3 poin lah. 1 poin tu untuk fakta dulu. Yang fakta yang berkaitan dengan batu karang tu sendiri. Maksudnya kita kena sebutlah batu karang merujuk kepada ketulan keras yang terdiri daripada asid urik, kalsium oksalat ataupun hablokalsium fosfat. Kita sebut, tak apa kita sebut tu. Sebab soalan tu terangkan, Kemudian jadi bila pembentukan batu karang ni, apa yang berlaku kepada kesihatan dia. Itu kita kena explain lah. Kita bayangkan ada batu yang sepatutnya bahan ni keluar. Tentu ada benda yang menghalang. Jadi ada benda yang menghalang batu. Kan? Macam mana? Dari segi kesihatan dia. Secara spesifik lah. Secara spesifik. Ada yang nak cuba? Fatihah, boleh? Apa agak-agak masalah terhadap kesihatan individu ni ataupun Encik Azman ni? Apa masalah? Batu karang tu boleh menyebabkan ureter tersumbat lalu mengurangkan penghasilan air kencing. Okey. Inilah yang awak baca ini, kan? Betul tak? Betul, saya ambil kat situ. Itu yalah, tapi kita nak fokus pada kesihatan dia tu.
dia tu jadi macam mana. Itu dari segi fisiologi dia lah, dari segi fisiologi dia betul. Tapi macam mana dari segi kesihatan dia? Apa faham tak soalan ni sebenarnya dia nak apa? Dia bukan isu air kencing sikit tak jadi masalah. Ya, air kencing sikit kita tak risau kan. Betul tak? Air kencing kalau kita buang air kecil lah, kita kata, "Uish, sikitnya air kencing aku." Adakah dia jadi isu? Isu tak? Ataupun bila kita kencing, air kencing kita banyak. Uish, banyaknya air kencing. Kan contohnya. Jadi kita risau tak? Kita risau sangat sebenarnya. Tapi dari segi kesihatan tu, kita nak bincangkan kesihatan dia. Bila ada batu karang tu, apa yang dirasakan? Itu yang lebih penting tu. Boleh? Boleh Alia? Cuba. Kita fokus ni kesihatan. Yang batu karang boleh menyebabkan ureter tersumbat lalu mengurangkan ni. Ureter tersumbat ni apa kesan? Apa yang akan jadi kalau ureter tersumbat? Kesakitan, itu yang penting ya. Kesakitan di mana? Sakitan di abdomen. Abdomen perut lah. Kita ketika hendak membuang air kencing ataupun buang air kecil lah. Kesakitan di abdomen ketika hendak membuang air kecil. Sakit. Kalau nak bagi sedap sikit, kesakitan yang amat sangat. Itu macam describe sikit lah. Kesakitan yang amat sangat. Macam bahasa dramatis. Ya. Kemudian apa lagi kalau kita boleh kata? Pendarahan. Itu saya sebut ya. Pendarahan dalam air kencing ataupun dia sebenarnya pendarahan tu kerana dinding ureter tu dia luka. Dia luka kena geseran dengan batu karang tu. Jadi kita paksa memang kita akan paksa kan. Kita akan paksa untuk dia keluar lah kan. Maksudnya kita nak kencing tapi air kencing tu macam tak apa-apa nak keluar. Jadi kalau penyakit kita kata macam kencing tak apa, tak lawas kan? Betul tak? Kencing tak lawas. Macam mana kencing tak lawas ni? Kita dah kencing, tapi kita rasa macam ada lagi. Faham tak? Kita dah kencing, tapi kita rasa, pasal apa rasa nak kencing lagi? Padahal dah kencing lah. Jadi sebab apa? Sebab batu karang lah. Batu karang tu telah menghalang. Sepatutnya isi padu air kencing ni dia keluar dengan habis lah. Maksudnya bila kita nak buang tu, habis buang. Dalam pundi kencing tu pun clear. Kan? Tapi sekarang ni ada masalah situ. Itulah masalah kesihatan. Maknanya kita boleh sebut yang nak kaitkan dengan kenapa penghasilan air kencing tu sedikit ni. Penghasilan air kencing yang sedikit ni. Itu kita kata. Ya. Maknanya jadi penyakit kesihatan dia biasanya dia akan jadi apa? Terganggu. Jadi kurang selera makan. Jadi mual, rasa nak muntah. Sebab apa? Benda yang toksik patut keluar tapi tak keluar. Macam mana? Contohlah. Itu maksud dia Fatihah. Kesihatan. Fokus pada kesihatan. Boleh, Fatihah? Okey, dua. Cadangkan dua sebab mengapa seorang boleh mendapat batu karang. Siapa nak bagi ni? Syamilah, boleh? Apa sebab seseorang tu boleh mendapat batu karang? Saluran kencing tersumbat. Dia gini, sebab ni maksudnya kita nak cerita dari segi apa? Pemakanan, contohlah. Apa yang dia benda ni tak ada dalam buku. Betul tak? Benda ni tak ada dalam buku. Jadi kita kena Google. Kita Google sikit. Google. Cari jumpa dengan pakcik Google. Tapi bukan semua lah. Dalam Google tu betul. Okey, Syamilah ada? Kurang minum air.
kurang minum air. Okey. Maknanya kita kata tabiat tabiat kurang minum air. Kurang minum air pada kuantiti yang sepatutnya pada kena sebut bila kita jawab tu kita kena bagi jawapan yang kemas pada jumlah ataupun kuantiti yang normal yang normal ataupun optimum. Kurang minum air ni pun dah okey dah. Tapi kita nak sebut biar dia elaborate sikit tabiat kurang minum air pada kuantiti yang betul ataupun tabiat kurang minum air seharian. Kita tunjukkan. Okey, 1, 2. Dari segi pemakanan macam mana? Pengambilan makanan yang macam mana? Yang Kurang pengambilan kalsium. kurang pengambilan kalsium. Kurang pengambilan kalsium ya. Kalau kalsium ni kurang ambil kalsium ada lebih pada tulang tu pula lebih pada tulang, maksudnya untuk kesihatan tulang. Jadi batu karang ni dia bukan begitu dia dari segi pemakanan apa, makanan yang sebenarnya punca lah kita kata sebab. Jadi pengambilan ini apa yang agak berlebihan sikit tadi pengambilan betul tak? Protein pengambilan makanan bersumberkan protein secara berlebihan. Pengambilan makanan bersumberkan protein bersumberkan protein secara berlebihan. Bersumberkan protein secara berlebihan. Faham tidak tu tulisan tu? Ya, pengambilan makanan bersumberkan protein secara berlebihan. Dia biasanya orang yang ada masalah tekanan ni dia punca makanan lah. Itu dia tenang. Tahu tak? Ini soalan lain lah. Tahu tak macam mana nak rawat pesakit batu karang ni? Siapa tahu? Minum air secukupnya. Itu nak mencegah lah. Nak mencegah boleh lah Syamilah. Nak mencegah. Tapi kalau dah kena, katakan dah kena. Sekarang ni orang tu dah kena. Dia tak, ini bukan isu dia belum kena Ini dia dah kena. Macam mana nak rawat dia? Kalau minum air banyak tak jadi. Hemodialisis. Hemodialisis. Oh bukan. Bukan hemodialisis Hemodialisis ni dia masalah dia nak apa tu? Dia punya bahan toksik. Bahan toksik seperti urea, bahan nitrogen tidak dapat disingkirkan dengan betul. Dengan kata mudah lain, ginjal dia tu dah tak berfungsi. Sekarang ni, batu karang ni, ginjal dia tak ada masalah. Sekarang ni ginjal dia tak bukan rosak. Ginjal dia bukan rosak. Ginjal ni kan ada fungsi dia, dia mengawal atur atau organ pengawal atur. Kemudian yang digunakan untuk menyingkirkan bahan-bahan terbuang kan. Itu fungsi ginjal. Tapi sekarang ni batu karang bukan isu ginjal dia tak berfungsi, tapi pembentukan dia terbentuk hasil daripada tadilah tabiat kita, cara pengambilan makanan seharian kita tu. Jadi sebenarnya rawatan untuk pesakit batu karang ni ialah dengan satu dia nak pecahkan. Sekarang ni matlamat dia nak pecahkan. Dia guna laser. Guna laser. Laser ni bahasa Melayu apa sebenarnya? Laser ni bahasa Melayu tak? Bahasa Melayu apa dia? Pancaran sinar. Pancaran sinar. Agaknya lah. Kalau tidak guna laser jugalah. Jadi laser ni maksudnya dia tanpa perlu operation. Tak perlu dia belah lah. Tak perlulah belah bahagian abdomen, kemudian keluarkan dia punya ginjal, kemudian belah ginjal pula. Tak perlu. Kecuali kes yang terlalu serius lah mungkin perlu dioperate. Tapi
dengan teknologi sekarang ni kebanyakannya bila dia buat ultrasound, dia detect lah di mana kedudukan batu karang tu, sama ada dalam pundi kencing ke, dalam salur ureter ke, ataupun dalam ginjal. Just dia perlu laser. Jadi laser tu dapat memecahkan kristal ataupun kita kata batu yang membentuk batu karang tersebut. Itu saja ya. Lepas tu barulah dia bagi ubat sebagainya, itu mana selepas itu pasca rawatan lah. Okey ya. Habis. Jadi dalam bab 13 kita telah belajar tajuk besar dia iaitu homeostasis dan juga sistem ordinari manusia, di mana kita belajar homeostasis yang terdiri daripada pengawal aturan faktor fizikal dan faktor kimia persekitaran dalam julat yang normal. Julat yang normal supaya sel ni berfungsi dalam keadaan optimum. Itu matlamat dia. Matlamat homeostasis ni untuk memastikan sel badan kita ni berfungsi secara optimum. Macam kita lah ya. Kita sebenarnya, awak semua, kita semua lah termasuk saya, kita sebenarnya buat keupayaan. Kita sebenarnya mampu untuk menghafal, mengingat, ya, sekiranya kita mengoptimumkan fungsi otak kita. Fungsi otak kita. Semua orang dikurniakan dengan otak. Otak. Kalau nak kira otak ni, haiwan pun diberikan otak. Tapi bezanya manusia dengan haiwan ni, manusia dia boleh berfikir. Dia boleh fikir. Ya, sebab apa? Dia ada, itu maknanya kurniaan. Kurniaan Tuhan, kurniaan Allah Ta'ala kepada manusia. Jadi manusia boleh berfikir, menakul, mentafsir, menilai, menjustifikasi, mensintesis dan sebagainya lah. Maknanya kita optimumkan penggunaan otak kita secara meluas. Jadi otak tu dia rasa kembang, dia mengembang. Dan saiz dia walaupun dia tidaklah dia tertakluk pada saiz tengkorak ataupun kita punya cranium tu, tetapi dari segi pengembangan dia tu, penggunaan dia tu secara optimum menyebabkan daya tahan otak kita jadi lebih lama. Dan kita selalu berfikir, kita jenis orang yang berfikir. Kalau kita jenis orang malas berfikir, maka fungsi otak tu dia jadi minimum. Kalau kita jenis malas fikir, apa-apa malas fikir. Kalau malas fikir bab yang tak sepatutnya, tak apalah. Kita malas fikir pasal pelakon Korea ke, kita malah fikir pasal artis-artis daripada Korea ke, K-pop ke apa tu, tak apa. Sebab kalau kita tak fikir, tak ada masalah itu. Tapi kalau kita malah fikir untuk macam mana nak meningkatkan pelajaran kita, kemampuan kita, kualiti pembelajaran kita dan sebagainya, itu masalah. Jadi otak kita akan mengecut. Otak kita ni akan mengecut dan kita bimbang sampai tahap kita akan menjadi orang yang Alzheimer. Alzheimer ataupun kita kata jadi nyanyuk, jadi pelupa. Sebab kita telah meminimumkan penggunaan otak kita. Jadi balik kepada homeostasis. Jadi homeostasis ni sebenarnya matlamat dia untuk memastikan sel badan kita ni berfungsi pada tahap optimum. Contoh homeostasis yang kita bincangkan seperti suhu badan. Jadi suhu badan ni dikawal atur oleh sistem integumen. Termasuklah kulit. Termasuklah kulit. Sistem saraf. Sistem saraf ni dia mesti melibatkan sistem saraf pusat, iaitu otak dan juga saraf tunjang. Itu dia. Sistem saraf pusat. Sistem saraf periferi. Melibatkan saraf kranium, melibatkan saraf spinal sebagainya. Sistem peredaran darah mesti terlibat. Melibatkan sistem peredaran darah, sistem otot dan juga sistem endokrin. Sebab itu bila kita demam, bila kita demam, katakan kita ditakdirkan demam, demam panas lah, demam panas. Jadi semua sistem dalam kita ni akan dia akan terjejah lah.
Kan kita kalau segi selera makan pun rasa kurang, dia rasa kurang, dia pendengaran pun jadi kurang. Kadang-kadang kalau teruk dia penglihatan pun tak berapa. Maknanya sistem dalam badan kita pun akan terjejas. Degupan jantung kita mungkin kencang. Tapi macam mana nak recover? Macam mana nak betulkan balik? Jadi itulah adanya sistem ataupun dipanggil homeostasis untuk mengembalikan suhu badan kita ni kepada normal. Jika tidak dikembalikan kepada normal, maka kita akan berterusanlah sakit. Kalau suhu badan meningkat, terus meningkat. Dan akhirnya boleh menyebabkan kepada kemusnahan sel ataupun kerosakan sel dan menyebabkan kematian. Gitu. Dia punya keadaan dia. Kemudian aras gula. Yang kedua, aras gula darah. Jadi aras gula darah ni dikawal atur oleh sistem endokrin. Kita belajar lah sistem endokrin ni. Ada kelenjar, ada hormon dia. Kelenjar yang berkaitan dengan aras gula ni merujuk kepada siapa? Pankreas. Pankreas merembeskan hormon insulin dan juga hormon glukagon. Macam tu. Tapi kalau misalnya gula darah ni terlalu banyak ataupun glukosa dalam darah ni terlalu banyak dan insulin pula tak mencukupi. Insulin tu menukarkan glukosa berlebihan kepada glycogen. Tetapi insulin tak cukup. Jadi masalah lah. Jadi glukosa ni yang ada dalam darah ni dia akan menjadi toksik. Menjadi toksik. Itu yang merosakkan kita punya sendi. Menjadi akhirnya menyebabkan setengah anggota kaki terpaksa dipotong sebab dah telah mati ataupun tidak berfungsi dan boleh menyebabkan jangkitan kuman tu dia merebak. Sebab bila orang tu kena diabetes, bila dia luka ni tak perlu tunggu dia jatuh accident. Luka kerana menggaru. Mana ada manusia yang tak menggaru? Betul tak? Kena gigit nyamuk mesti garu punya, gatal. Jadi orang yang kencing manis ni, dia bila luka dia lambat sembuh. Bila lambat sembuh, potensi jangkitan kuman tu tinggi. Kena pula tak jaga kebersihan rasuk macam-macam lah. Jadi mempercepatkan jangkitan kuman tersebut. Jadi sebab itu sistem dalam badan kita ni kalau normal, dia nak stabilkan, pastikan yang berlebihan dikurangkan, yang kurang ditinggikan. Kemudian dia juga melibatkan sistem peredaran darah sebab ada penghantaran hormon dan sistem pencernaan sebab kita melibatkan pemakanan. Kita makan apa yang kita makan itulah kita. Kalau kita makan banyak glukosa, kita bukan makan glukosa lah, kita makan nasi. Tapi nasi itu daripada kanji. Kanji itu akhirnya nanti akan dicernakan menjadi glukosa. Tapi kita makan tu berlebihan. Itu isu dia ialah berlebihan. Di samping tu kita kurang mengamalkan gaya hidup yang sihat. Tak bersenam. Kita makan banyak tapi kita bersenam, okey lah. Tak apa itu. Makan nasi 3 pinggan. Ayam goreng lagi. Ayam goreng pula bahagian peha drumstick bahagian peha tu 2 ketul. Kemudian bahagian dada lagi. Maknanya kita makan banyak. Sedap selera. Tapi dalam masa sama kita jenis orang yang aktif sukan. Itu tak apa. Ini masalah dia. Makan banyak. Duduk ikut rumah. Baring. Tengok TV. Main handphone. Kan. Kalau duduk rumah pun tapi kalau buat kerja fizikal okey lah kan. Tak duduk diam. Kemar rumah. Cuci lantai. Lipat kain. Basuh baju guna tangan. Basuh baju guna mesin. Maknanya bersihkan longkang. Bersihkan laman di luar rumah. Maknanya berpeluh. Okey lah, tak apa lah. Itu okey. Yang ketiga, tekanan separa karbon dioksida dalam darah. Dikawal atur oleh sistem respirasi dan juga sistem serta sistem peredaran darah dan juga sistem saraf. Karbon dioksida merujuk kepada karbon dioksida. Maksudnya karbon dioksida ni nak keluar. Maksudnya daripada kapilari ataupun daripada organ yang telah menggunakan
oksigen, kemudian terhasillah melalui respirasi sel, terhasillah karbon dioksida. So karbon dioksida sekarang ni nak dibawa keluar daripada badan kita ke atmosfera. Jadi macam mana nak kawal dia punya tekanan tu, supaya aras karbon dioksida ni tidak terlalu tinggi, ya. Tidak terlalu tinggi. Kalau dia tinggi, lebih tinggi daripada oksigen, itu akan menyebabkan masalah kesihatan, ya, menyebabkan pengsan dan sebagainya. Dan tekanan darah, kita dah bincangkan tekanan darah kita sekitar 120 per 80 mm mercury, ya. Tadi aras gula tadi saya sebut, aras gula tadi 70 hingga 75 miligram per 100 cm padu, ataupun sekitar 4 hingga 7 milimol per dl. Maknanya sekitar 4 hingga 7 milimol per dl. Ini level yang normal lah. Level normal dalam keadaan kita puasa ni bukan maksud kita puasa seperti bulan Ramadan ni. Puasa ni maksudnya kalau kita nak test darah, katakan pukul 8 pagi yang kita nak test darah kan, 8 pagi besoknya kan, malam tu, selepas pukul 10 malam tu kita dah tak makan dah nasi, tak makan benda berat, tak minum dah air manis, itu masuk puasa. Sebelum tu tak apalah, sebelum pukul 10 malam tu. Tapi kalau nak minum air masak boleh selepas pukul 10 malam tu. Kemudian pukul 8 pagi besok kita pun buat ujian darah, ya. Bila buat ujian darah, indikator dia menunjukkan bahawa kita punya aras gula in between 4 hingga 7, maknanya normal lah, ya. Tapi kalau lebih pada 7, maknanya kita dah ada diabetes, ya, dah ada kencing manis. Okey. Kemudian suhu badan kita tahulah, ya, suhu badan yang normal. Baik. Kemudian kita belajar sistem urinari, ya. Sistem urinari, kita belajar ginjal. Okey, ginjal tu kena familiar, dalam tu ada nefron. Nefron tu lah kita bincangkan lebih detail bagaimana proses pengosmo kawal aturan, yang melibatkan arteri, melibatkan untuk renal, ataupun kita panggil tubuh renal, yang terdiri daripada tubuh berlingkar proximal, tubuh berlingkar distal dan juga tubuh pengumpul. Itu adalah dipanggil tubuh renal. Dan fungsi ginjal kita dah tahu lah, membantu mengawal atur keseimbangan air dan juga garam dalam badan. Kita dah bincang juga bagaimana homeostasis yang melibatkan kawal atur air, ya, kawal atur air, ya, sama ada air yang berlebihan ataupun yang kurang. Kalau kita ambil air berlebihan macam mana, kalau kita ambil kurang, kalau kurang air kita ambil macam mana. Itu juga merupakan, sebenarnya itu pun juga adalah homeostasis, sebab dia matlamat dia nak membalikan tekanan osmosis air dalam darah pada julat normal, ya. Okey, jadi proses pembentukan air kencing melibatkan 3, iaitu atur-aturasan, penyerapan semula dan juga rembesan, ya. Kemudian ni, saya sebutlah tadi, itu mekanisme homeostasis dalam pengosmo kawal aturan, iaitu pengosmo kawal aturan tekanan osmosis darah. Dan yang terakhir kita belajar isu kesihatan kaitan dengan sistem urinari, iaitu penyakit batu karang, batu karang. Ada setengah dalam Google disebut batu ginjal, disebut batu ginjal kerana kedudukan batu tu di dalam ginjal. Baik, habis bab
13 ya. Kemudian cubalah buat ya. Saya sebut cuba ni biasanya bukanlah satu pasangan lah. Tapi sebaiknya awak buat ya. Awak buat untuk meningkatkan awak punya kefahaman suatu bab tu. Kalau buat, manfaat dia untuk kita ya. Untuk kita, bukan untuk saya. Tapi banyak yang awak tak hantar pun menurut saya. Betul tak? Tak hantar, tak ada lah. Okey, jadi cikgu rasa untuk hari ini sampai di sini lah kita punya perbincangan. Ya, sampai di sini ya. Ini bulan 22 bulan 10. Jadi seperti mana kita semestinya maklum, minggu depan bermulalah ya. Kita punya persekolahan secara bersemuka bagi mereka yang berada pada kumpulan 1. Ya, kumpulan 1. Jadi yang kumpulan 2 untuk biologi lah ya, saya cubalah untuk buat kalau boleh, kalau dapat, kalau tak ada masalah teknikal, buat secara live lah ya, supaya awak pun boleh mengikuti kelas di rumah ya. Masa biologi lah, masa biologi tu kita tengok. Kalau boleh, kalau tak ada, maksudnya awak kena belajar sendirilah. Dan sudah tentulah bila masuk bersemuka tu saya akan sambung bab 14 lah. Bab 14 tak banyak juga, dah tak banyak dah. Cuma bab 15 yang panjang sikit ya. Okey, ada sebarang pertanyaan? Sebelum kita bersurai, kita ambil kedatangan dulu macam biasa. Sila onkan kamera. Hari ni kita ada 4 orang je ya. 4 orang saja. Fatihah, Syamilah, Yai dan juga Alia. Yang 6 orang lagi, wallahu a'lam. Ainul tu senyap terus ya. Saya pun tak ada nak tanya. Saya tanya itu orang tu tapi tak ada orang, ada yang respon ya, ada yang personal. Yang personal macam Syamilah ada lah, yang lain tu senyap. Orang kata senyap berat. Senyap berat. Ada soalan dia? Lawa punya tu. Headphone tu. Okey, Syamilah. Soalan? Mana gerak je? Dapat on kamera Jai. Apa? WhatsApp lagi Jai. Okeylah. Ya, kita ambil kedatangannya. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, jumpa lagi insya-Allah minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Terima kasih, Cikgu.